Demikian tadi ucapan alu-aluan daripada Yang Berhormat Dr. Haji Nikmat Zainul Muhammad, ini Ketua PAS Kawasan Pasir Putih Melaka Adun Gaal. Jadi kalau mukaddim pusdak dah kan, nanti dengar apa ni ada 2-3 orang lagi tu. Jadi hamba agaknya kena tunggu biasa pakai majlis kita pada malam ini. Oleh kakak yang hormati sekalian, kita menerima tetamu undangan kita iaitu adinda kita Khalid Muhammad Ismah, iaitu Timbalan Presiden Kumpulan Aktivis Mahasiswa Independen, yang mana beliau ini terlibat di dalam beberapa perhimpunan, antaranya ialah mendesak PTPTN supaya dimasukkan, dan kemudian terlibat di dalam himpunan bersih baru-baru ini, dan sekarang ini menunggu tarikh perbicaraan dia pada 8 bulan ini. Jadi sama ada kalah atau menang, tak mana beliau akan disingkirkan daripada universiti, kita berdoa supaya dia dapat teruslah. Jadi tuan-tuan yang hormat sekalian, bagi meneruskan majlis, bersama-sama kita mendengar ucapan daripada adinda kita Saudara Muhammad Khalid Muhammad Ismah, Timbalan Presiden Kumpulan Aktivis Mahasiswa Independen, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل البيت الطيبين والطاهرين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير مما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang saya kasihi yang dipertua PAS Kawasan Pasir Putih merangkap Adun Gaal Dr. Niap Mazian, Timbalan yang dipertua PAS Cikgu Yuganu Yunus, Saudara Muhammad Nosidik selaku Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat, AJK kawasan, tuan rumah yang cukup berani untuk menjadi penganjur kepada ceramah kita pada malam ini, seterusnya hadirin hadirat yang saya muliakan, saudara-saudari, di dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, Allah menyebut bahawa satu masa dulu saudara, ramai daripada Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ini telah pergi berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah. Mereka lah sahabat-sahabat, mereka lah tentera-tentera Islam yang bersama-sama dengan baginda Nabi turun ke medan peperangan, turun untuk berhadapan dengan tentera-tentera musuh. Mereka tidak pernah rasa lemah semangat. Mereka juga tidak pernah rasa nak berpatah balik daripada medan. Dan mereka juga saudara tidak pernah rasa diri mereka itu lembek. Mereka sentiasa rasa diri mereka bertenaga. Dan mereka yang paling penting sekali, tidak pernah terdetik dalam hati mereka untuk tunduk kepada musuh-musuh mereka. Dan Allah memberitahu kepada mereka ini di dalam Al-Quran bahawa Allah sentiasa mengasihi mereka, yakni orang-orang yang bersabar dalam perjuangan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, setiap kali kita bacakan ayat Quran, setiap kali kita bacakan ayat ini,
kita akan sentiasa mendekati perjuangan itu. Dan kita akan sentiasa memahami segala ranjau yang berada di hadapan dalam menempuh dugaan yang telah Allah beri untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah ini. Siapa dia saudara musuh-musuh Allah ini? Mereka saudara adalah yang telah Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179, di mana Allah bagi tahu lagi kepada manusia bahawa telah aku ciptakan neraka aku yang di dalamnya terkandung begitu ramai jin dan manusia. Dan mereka ini adalah manusia-manusia, jin-jin yang telah aku berikan mereka nikmat hati untuk mereka memahami kebenaran, yang telah aku berikan mereka mata untuk mereka melihat kebenaran, yang telah aku berikan mereka telinga untuk mereka mendengar perkara-perkara yang benar. Tetapi mereka tak mau menggunakan hati mereka, mereka tak mahu gunakan telinga mereka, mereka tak mahu gunakan mata mereka untuk melihat, mendengar dan memahami kebenaran. Maka Allah campakkan mereka dalam neraka. Malah Allah mengutuk mereka sebagai orang yang lebih teruk daripada haiwan. Golongan-golongan inilah golongan-golongan yang zalim, yang berlaku kejam kepada masyarakat kita pada hari ini. Mereka inilah musuh-musuh Allah, yang Allah begitu benci dan laknat mereka ini dalam Al-Quran. Mereka yang menangkap para ulama, mereka yang membunuh para ulama. Kalau saudara-saudara masih ingat apa yang berlaku pada tahun 1985 di sebuah kawasan kampung seperti ini saudara, di Kampung Memali, Kedah. Saya yakin saudara-saudara masih ingat lagi tragedi Memali yang mengisah dan memaparkan pembunuhan ke atas 14 orang. 14 orang termasuk seorangnya adalah ulama, dan 13 orang lagi adalah mereka yang belajar daripada seorang ulama di sebuah pondok. Mereka ini secara mempertahankan ulama mereka daripada ditangkap dan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA yang begitu zalim dan mendera tahanan-tahanan. Mereka walaupun tidak bersenjata, mereka faham apa yang akan terjadi pada mereka sekiranya mereka melawan pihak berkuasa. Tetapi atas dasar cintakan Allah dan kesabaran mereka dalam perjuangan saudara, mereka sanggup menggadaikan nyawa dan darah mereka. Saudara-saudara, selaku seorang mahasiswa, yang mana insya-Allah 8 Jun ini saya akan dibicarakan untuk dibuang daripada universiti. Saya belajar di Universiti Teknologi Mara Shah Alam, ITM Shah Alam, tahun kedua jurusan undang-undang. Saya telah diberi amaran sebelum ini, kalau saudara lihat pernah keluar di media massa. Saya telah dituduh, difitnah, kononnya saya mencederakan anggota polis, dan kononnya saya mengugut untuk membunuh anggota polis. Dan saudara, sepanjang 2 hari saya di dalam tahanan di lokal. Ini baru 2 hari saudara. 2 hari saya berada di dalam lokal. Saya dilayan tanpa diberi makan dan minum. Saya merayu kepada anggota polis tersebut untuk setitik air kosong. Hari pertama saya boleh tahan lagi. Masuk hari kedua saudara, tekak dah pedih. Sebelum ini saya pernah di lock up juga, tapi tak lama, paling lama 7 jam. Tapi kali ini bersih 3.0, kerana saya merupakan salah seorang daripada individu yang ditugaskan oleh pimpinan untuk berada di hadapan dataran untuk mengelola anak-anak muda. Dan kemudian selepas perhimpunan saya ditahan. Saya diambil di rumah. Polis datang rumah seolah-olah saya penjenayah, menggeledah. Entah apa yang dicarinya, tak tahulah saudara. Digeledahnya rumah saya, bawa kereta-kereta polis, tunjuk kepada jiran-jiran, konon-kononnya saya penjenayah yang jahat. Keluar di ahbar-ahbar, tunjukkan muka saya, dan kemudian letakkan muka yang semirip dengan saya sedang menyepak seorang anggota polis. Saudara, saya orang yang belajar. Kalau orang yang tak belajar sekalipun, kalau dia waras, dia tidak akan bertindak sedemikian. Lagi satu saudara, mana ada orang pergi demonstrasi, dia memakai tag nama. Yang memakai tag nama ni biasanya adalah polis, wartawan ataupun anggota kecemasan. Jadi saudara,
fitnah yang besar dilakukan oleh pihak UMNO ini yang membuat laporan kepada polis, ya, sehingga polis terpedaya dan terus menangkap saya. Ibu saya saudara, ibu saya adalah satu-satunya antara salah seorang, ada 2 orang, ya, ada 2 orang warga emas yang ditahan di hospital seminggu kerana dicederakan oleh pihak polis. Ibu saya salah seorangnya, berusia 50 tahun, seorang perempuan, tidak memakai baju kuning ketika hari bersih. Dia telah ditendang, disepak, dipijak, sehinggalah saudara ususnya rosak dan perlu menjalani pembedahan. Dahinya koyak. Dan saudara-saudara, atas dasar itu saya begitu marah kepada segelintir pegawai polis yang melakukan tindakan sedemikian. Tetapi kemarahan saya kerana ibu saya dicederakan takkanlah dalam keadaan yang emosional seperti itu pihak berkuasa gagal untuk memahami bahawa seorang anak yang cintakan ibu, mana ada anak yang sanggup melihat ibunya dipijak, mana ada anak yang sanggup melihat dahi ibunya koyak, tidak ada lagi ibunya sudah tua saudara, yang tidak mahu mempertahankan ibunya. Mana ada anak yang tak mahu mempertahankan ibu yang koyak cedera di hadapan mata. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah akibatnya kalau kita terus memilih Kerajaan Barisan Nasional sebagai pemerintah di bumi Malaysia. Saudara-saudara, kalau apa yang saya cakap salah pada malam ini, video dirakam, boleh ambil tindakan saman. Dan sebab itu saudara, hari ini saya nak sentuh beberapa perkara. Antaranya ialah isu pendidikan percuma.